Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Baik, kita terima dulu soalan yang dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada persoalan, di manakah Imam Mahdi mati dan dimakamkan? Tuan-tuan, tidak ada disebut dengan jelas dimakamkan di mana. Jadi berkemungkinan juga apabila baginda memerintah di Palestin, mungkin juga di sana. Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab perkara ini termasuk dalam perkara yang akan datang. Bila tidak ada riwayat menyebutkan di mana, maka kita tidak tahu. Yang kedua, ada pendapat mengatakan umur dunia 1500 tahun lepas kelahiran baginda. Boleh Ustaz huraikan? Kalau nak pegang pada yang tu, bermaknanya kiamat kita sudah boleh tentukan bila kiamat. Ya? Kita boleh tentukan bila kiamat. Bilanglah 1500 tahun selepas kelahiran baginda. Rasulullah SAW sampai sekarang ni dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah? Kalau katakan kiamat akan berlaku 1500 tahun selepas kelahiran baginda. Sekarang dah berapa tahun dah kelahiran baginda? Kita sambut bersedia Nabi yang keberapa dah? 440 campur 53, bab Nabi hijrah umur 53, jadi 1493. Tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. 7 tahun lagi kiamat. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam mata sa'ah, Nabi kata masail a'lam mal mas'ul. Mal mas'ul a'lam min sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang bertanya. Maknanya benda ini rahsia Allah. Aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sama-sama tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Dan Nabi tidak pernah menyembunyikan apa-apa sikit pun daripada apa yang Nabi tahu. Nabi tak sembunyi. Kalau Nabi tahu bila berlaku kiamat, Nabi akan beritahu, bersiap sedialah kiamat akan berlaku sekian-sekian. Tetapi kiamat itu rahsia Allah. Kalau orang boleh buat beritahu pula kiamat akan berlaku tahun ni berdasarkan gini-gini, itu merupakan satu penipuan dan pembohongan. Sebab apa? Sebab innallaha indahu ilmus sa'ah. Kiamat ni, perkara ini hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang kiamat, bila berlaku kiamat, itu hak Allah Ta'ala. Nabi sendiri pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, siapa pun tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Jadi kalau Nabi pun tak tahu, boleh kita tahu? Awak kita ni hebat lagi daripada Nabi ke? Boleh tahu pula, cerita pula beritahu tahun sekian akan berlaku, 7 tahun lagi tuan-tuan kiamat akan berlaku. Jadi perkara ini kita tak boleh pegang, walaupun banyak belega dalam YouTube, cerita lagu nu, cerita macam ni kan, macam-macam. Hari ni kan macam-macam lah yang duk adanya, macam-macam orang duk ceritanya. Maka kita tak boleh berpegang kepada perkara-perkara yang seumpama itu, sebab dia bercanggah dengan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah terdapat hadis sahih mengenai solat sunat awabin antara maghrib dan isyak? Sunat awabin ni tuan-tuan, perkataan awabin tu sendiri khilaf di kalangan ulama. Betul, kadang-kadang kita tengok dalam kitab-kitab solat sunat disebut antara maghrib isyak ada nama dia sunat awabin. Kan? Tetapi sebenarnya perkataan sunat awabin itu sendiri ulama khilaf, adakah dia betul antara maghrib dan isyak? Sebab ada riwayat menyatakan awabin itu merujuk kepada solat sunat duha. Solat sunat duha itu merujuk kepada awabin. Perkataan awabin itu adalah merujuk kepada solat sunat duha. Sebab itulah kita lihat bagaimana perkara ini tidak menjadi satu kesepakatan, sebab tidak ada perkara yang sahih, benar-benar sahih menyatakan sunat awabin itu antara maghrib dan isyak. Namun begitu boleh tak kita nak solat? Boleh. Dia termasuk dalam solat sunat mutlak antara maghrib dan isyak, walaupun kita kata tidak ada hadis sahih yang betul-betul jelas sebut bahawa awabin itu maghrib isyak, tak ada. Memang tak ada. Tapi boleh tak kita nak buat? Boleh, sebab dia termasuk dalam solat sunat
mutlak, boleh kita buat. Namun begitu kita tengok juga, kalau ada kuliah dengan solat sunat, mana lebih kita nak utamakan? Kuliah majlis ilmu. Itu kena tahu fiqh aulawiyat lah. Kena memahami keutamaan bila bertembung antara dua perkara tersebut, solat sunat dan juga program ilmu, maka program ilmu itu lebih diutamakan sebab keilmuan itu lebih baik daripada solat sunat, bahkan lebih daripada 1000 rakaat pun. Baik tuan-tuan, kemudian Assalamualaikum Ustaz, adakah keperluan atau tuntutan mengerjakan solat ba'diyah zuhur? Kalau dia buat jamak qasar, dia terpulang kepada dia boleh. Para ulama menyatakan walaupun biasanya orang buat jamak qasar ni nak cepat, so sunat-sunat tak perlulah buat yang wajib je, namun begitu dia tidak menghalang sunat itu daripada dilaksanakan. Sunat itu tetap hukumnya sunat, boleh buat. Assalamualaikum Dr. Adakah wajar Dr. Zakir Naik dihalang berceramah di seluruh negara? Tanya saya macam Perdana Menteri tu. Macam soalan Perdana Menteri, soalan kan? Kalau tanya kita sebagai umat Islam, sudah tentu kita minta supaya dakwahnya itu diteruskan. Sebab kita nampak isu sensitif yang ditimbulkan itu hanyalah merupakan fitnah daripada orang-orang yang maknanya dengki kepada dia. Sebab kalau kita tengok, apa masalahnya? Orang kata dia hina agama lain. Kalau katakan agama dia hina agama lain, kita boleh buka YouTube tuan-tuan, ceramah dia banyak, orang dah rakam apa semua, tengok. Waktu bila dia hina? Dia hanya buat perbandingan agama. Dia cerita contoh agama Hindu. Dia cerita apa yang ada dalam kitab Veda. Dia cerita, kitab Veda ni ada satu, dia kata cerita tentang Kalki Avatar, tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ada dalam kitab Veda. Cerita pula dalam kitab Veda tu sendiri. Yang menjadi kitab pegangan orang Hindu tu, yang mereka sendiri pun tak faham kan. Ada cerita siapa Nabi akhir zaman itu. Nama mak dia Aminah, nama pak dia Abdullah. Dalam bahasa India lah, tapi dalam bahasa Sanskrit. Yang membawa maksud pak dia nama hamba Allah, Abdullah lah kan. Mak dia membawa maksud Aminah. Tuan-tuan, siapakah dia? Itu dialog, itu hujah yang diambil daripada kitab. Tentang mana dia merendahkan agama Hindu? Adakah dia kata ni Hindu wajib hampa kena paksa masuk Islam? Tak ada. Dia berpegang kepada konsep la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Tak pernah kita tengok satu kenyataan dia duk hina agama lain, tak ada. Dia hanya menceritakan agama, perspektif agama berdasarkan kitab yang dia hafal. Bible pun dia hafal, Veda pun dia hafal, Quran pun dia hafal. Dialog. Tuan-tuan, tidak ada satu penghinaan pun. Sebab tu kita tengok orang menyatakan dia hina. Mana buktinya? Mana buktinya? Bukti tak ada. Dia gini tuan-tuan, golongan kufar, dia biasa kalau berhujjah dengan Islam, dia tak nak pergi. Lah kali dia akan cari pasal kita benda ni kita dah baca dalam Quran cerita. Tuan-tuan tengok dialog antara siapa? Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kita tahu cerita tu lama, kita dah mengaji dulu lagi. Bila mana Nabi Ibrahim mengajak beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Namrud dia pula yang buruk kak. Dia kata aku dengan Tuhan hang sama je. Tuhan hang ni bahasa kita cakap lah kan, menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang, dibunuh seorang, dihidupkan seorang. Tengok, hang tengok, dia kata Ibrahim, hang tengok, ni aku hidupkan dia, dia hidup. Ni aku matikan dia, dia mati. Jadi aku dengan Tuhan kamu sama. Dialog tuan-tuan. Nak tengok betapa golongan kufar dia akan, kalau dialog, kalau hujah, dia akan kalah. Nabi Ibrahim kata apa? Sesungguhnya Allah Tuhanku mendatangkan matahari dari sebelah, naikkan timur turun barat. Hang Tuhan juga, hang berita balik naik daripada barat turun timur. Fabuhital ladzi kafar. Bila mana lagu tu dia mati, orang kata, bahasa kita kata mati kutu, tak lepi. Ya, sebab dia tahu Allah, dia tahu, dia sedar Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Dia pun tahu dia bukan Tuhan pun,
tapi nak menunjukkan dia betul juga, dia kono kolek. Bila mai tak nak jawab, orang kata mati kutu, lah kali dia buat apa kan Ibrahim? Bakar. Oh dia ni tak boleh, dia ni memang, dia ni posak. Oh dia ni hina kita. Oh macam-macam lah, dia akan keluar macam-macam dia akan keluar. Dia habis-habisan bukti, hujah, dialog tak boleh. Sebab tu kita kata kalau orang duk tuduh, no problem orang tuduh dia menghina, mana bukti dia? Sebab setakat kita duk tengok tak ada apa, dia cerita perbandingan agama daripada kitab-kitab yang ada, itu aja. Dan dia hafal semua. Kelebihan dia dia punya pemikiran dia mewarisi. Tu ingat dulu Syekh Ahmad Didat. Oh kalau zaman dulu Syekh Ahmad Didat kan. Tapi Syekh Ahmad Didat pun puji dia. Sebab apa? Sebab dia hafal itu lebih cepat daripada Syekh Ahmad Didat hafal kan. Tuan-tuan, jadi maknanya kemampuan dia berdialog, berhujah. Tetapi kalau betul-betul nak syuburkan, kalau betul-betul nak tuduh dia, betul-betul nak menghalang dia, baik buat secara terbuka. Okey, buat secara terbuka, bincang secara terbuka kan. Nak tengok tuan-tuan, musuh-musuh Islam mereka tidak akan berani. Sebab apa? Sebab di situ akan nampak kecantikan Islam, akan nampak kebatilan, pegangan-pegangan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang ni kitab dia pun dia tak kenal, kitab dia sendiri dia tak kenal. Bila dibaca kitab dia, okey, katakan kamu sembah Nabi Isa, mana dia dalam Bible Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan? Suruh sembah dia, ada tak? Dia tanya macam tu ya. Benda yang ada dalam kitab, bukan nak cerita. Ini bukan satu penghinaan, itu dialog secara harmoni kan. Jadi tuan-tuan, begitu. Oleh demikian bagi kita, dialog ini satu benda yang sihat dan tidak ada masalah. Yang tak boleh kita kutuk, tak boleh lah kita kutuk apa punya agama ini. Itu Islam pun tak bagi. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamaku, bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Tetapi tak salah untuk kita berdialog, tak salah kita menyatakan, mencari kebenaran berdasarkan apa yang ada dalam kitab dan sebagainya.